Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, seperti biasa kita panjatkan puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala memberi kita izin dan juga peluang pada hari ini untuk terus hidup di atas muka buminya. Tidak lain dan tak bukan kita mengharapkan keredaan daripadanya dan juga setiap masa kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi penghadang antara hubungan kita dengan Allah hanyalah dosa semata-mata. Selawat dan juga salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabat baginda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama kali, terima kasih saya ucapkan kepada Persatuan Kaki Tangan Islam Lembaga KWSP, khusus kepada Yang di-Pertua Persatuan Ustaz Haji Zamri Asrun menaja program ini, program Majlis Ilmu, dan juga kepada bahagian teknikal Encik Wan Edi Yuzlan membantu untuk memudahkan lagi proses Majlis Ilmu kita secara atas talian ini, dan juga kepada semua kepada para penonton dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih kerana menemani. Pada tengah hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Dr. Rohaili Abdul Hamid, pengajian berkitab Fiqh Salat. Setiap minggu hari Rabu pastikan anda kalau ada hal macam mana pun pastikan beri masa kita bersyarah langsung dengan Dr. Rohaili untuk belajar lagi tentang fiqh di dalam solat itu sendiri. Baik, jom kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Awalan kalam dengan salam buat junjungan khairul anam dalam selawat yang disulam alun zikir memuji sahibul alam. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Pastikan anda kongsikan secara langsung kita pada tengah hari ini seramai yang mungkin kepada rakan taulan, jiran, tetangga, sahabat handai dan juga ahli keluarga. Moga-moga majlis ilmu kita ni lebih ramai lagi yang akan dapat manfaat belajar lagi tentang solat. Satu perkara yang dituntut untuk kita belajar. Kan, belajar terutama bab solat ni lagi penting. Kita belajar bab khusyuk dalam solat masih lagi belum, saya kira belum selesai lagi dalam syarahan yang detail yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Rohaili Abdul Hamid. Rabu 23 Jun 2021 bersamaan dengan 12 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Kurang daripada sebulan lagi kita akan menyambut Aidil Adha. Kan sekejap baru rasa macam baru lagi puasa, baru lagi nyambut Aidil Fitri. Tapi kita nak pergi pula kepada, nak menuju kepada Aidil Adha itu sendiri. Dan pada tahun ini seperti semua sedia maklum, ibadah haji untuk rakyat Malaysia tak apalah, kan, kita serahkan niat tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga yang dah bersedia, saya nak pergi sangat-sangat dah, nak pergi dah, rindu sangat dah, tak tercapai. Mudah-mudahan insya-Allah dikira juga sebagai ibadah sebab kita dah simpan niat. Kan? Tapi solat dia tak boleh pakai niat. Memang kena rukun yang pertama dia kena ada niat, tapi tidak boleh diselesaikan dengan hanya niat sahaja. Nak tahu pencerahan dengan lebih lanjut lagi, jom kita bersama dengan ahli panel kita yang telah pun bersedia di belakang tabir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Marud, DJ As kita. Apa khabar, sihat?
Alhamdulillah sihat walafiat. Alhamdulillah. Syukur setiap minggu kita masih bersua lagi walaupun di atas talian. Allah masih lagi eratkan ukhuwah kita ataupun silaturahim kita melalui FB Live ini. Alhamdulillah. Jarak Alhamdulillah. tidak memisahkan untuk pertemuan di atas talian ini. Hari ini kita bersua lagi, Alhamdulillah. Sambung dengan pengajian berkitab Fiqhul Salat. Dipersilakan Doktor. Terima kasih yang berbahagia DJ kita, DJ As, Ustaz Azmarul, yang memulakan slot pada tengah hari ini. Seterusnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga KWSP, khususnya yang dipertua Persatuan Kebajikan Lembaga Persatuan Kakitangan Islam Lembaga KWSP, Ustaz Tuan Haji Muhammad Zamri Asron, dan seluruh warga teknikal yang mengurus selia perjalanan program kuliah online ini, dan seterusnya kepada seluruh warga KWSP dan khususnya warga-warga PKIL KWSP dan kaum muslimin yang muslimat bakal bersama dalam ruang pengajian Fiqh Salah ini. Dengan lafaz yang mulia saya mulakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan puja kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan untuk merezekikan kita ruang-ruang yang baik dalam kehidupan kita ni. Ya, kebaikan inilah yang menjadi berkat dalam kehidupan. Berkat ini maksudnya satu benda yang berkembang biak kebaikannya. Satu benda baik menjadi bertambah baik. Dan salam juga disebut wa barakatuh. Artinya percambahan kebaikan itu berlaku dalam kehidupan kita. Begitulah. Bila ada keberkatan dalam hidup kita, waktu yang Allah anugerahkan pada kita, usia yang masih bersisa entah berapa hari cuma ini, bila jadi berkat, dia akan jadi cerita dunia dan akhirat. Subhanallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu berkat. Jadi begitulah. Moga-moga ruang ini berkat. Lalu kita dapat cetusan kebaikan dengan pertambahan kefahaman, ya, pertambahan rasa kehambaan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan ibadah solat kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan ilmu yang kita pelajari pada hari ini, insya-Allah. Dan itu kita mohon dari Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang kita lakukan ini, wa barik lana fi ma a'tait, ya. Macam pernah dengar doa kunut tu. Pagi-pagi jangan tak doa tu. Jangan nak sujud sahwi je. Apalah doa kunut tu, sampai bila nak sujud sahwi. Betul. Wa barik lana fi ma a'tait, terlalu besar ceritanya. Berkatilah apa juga yang kau beri pada kami, ya Allah. Waktu kalau tak berkat, tidur je lah PKP ni kan. BDR bohong, BDR-nya benda tidur. Dah lah tidur, baca Quran tak boleh, dengar kuliah pun tak mau, main game kalah je. Tu lagi tak berkat tu. Ngamuk je kat rumah, ya, makan Maggi tak sudah-sudah. Subhanallah. Akhirnya meninggal macam tu je tuan-tuan. Ya. Baik jadi lembu berkat lagi. Ya, hari korban dia dapat mengorbankan diri untuk udhiyah untuk korban hari lain. Subhanallah, sedikit ya, jentikkan rasa untuk tuan-tuan mula merasa apa benda yang patut kita rasa, syukuri, ya, sesali, kesali, insafi. Moga-moga kita dapat hidup sebagai manusia yang Allah tegur kita, afala ta'qilun, tak boleh fikir ke bro, kata Allah. Afala tatafakkarun, ya, tak boleh menjana kefahaman ke dalam kehidupan kita. Gitulah. Seterusnya salawat dan salam penuh kasih dan cinta kita utuskan buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sengaja kita sebut rasa kasih dan cinta tu, moga-moga terbit rasa, walaupun kadang-kadang ucapan tu hanya, ya, cuma ungkapan dusta, tak ada rasa apa, tak apalah. Ya, kadang-kadang kita selawat tapi tak rasa apa-apa. Tak apa. Tuan-tuan, itu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Kita selawat walaupun tak rasa, walaupun tak faham, kita tetap berpahala. Ya, tetap dikira orang yang cuba mendekatkan diri pada Nabi SAW. Ialah biasanya dari hati, turun ke lidah baru dicakap. Tapi tak apa. Agama kita dia proaktif. Suruh sebut dulu, moga-moga turun ke hati. Yang jadi raja pemurah untuk membibitkan kecintaan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih DJ As, ya. Pagi petengah hari ini kita dapat bersama lagi untuk menyambung, masih bercerita tentang khusyuk solat kita. Ya.
Ya, pada minggu lalu kita mula memasuki berbicara macam mana nak memotivasikan diri untuk khusyuk dalam solat. Ya, apakah langkah-langkah yang perlu kita buat agar sembahyang kita khusyuk, sebab sembahyang tanpa khusyuk macam kita campak bangkai, tuan-tuan. Kita dah cerita dah tu. Sembahyang tanpa khusyuk artinya kita sengaja tidak mencari kejayaan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Sembahyang tanpa khusyuk adalah satu pembohongan yang tak kunjung henti kita persembahkan pada Tuhan. Kita ngadap Tuhan, tapi batang tubuh je ngadap. Ya, mata ke mana, hati ke mana. Jadi ini tidak wajar, berlangsung puluhan tahun. Ya, ada orang memang dia tak pernah khusyuk dan dia tak pernah kisah pun untuk khusyuk. Tak boleh sebenarnya. Memang khusyuk ni bukan satu benda yang menjadi sah atau tidak sembahyang kita. Dia hanya perkara sunat. Tapi Imam Nawawi tegaskan, ya, satu kecelaan kalau kita biarkan sembahyang kita terus tanpa khusyuk. Makruh hukum. Jadi pada minggu sudah kita telah berbicara tentang langkah mula untuk khusyuk ni, dia mesti sedar bahawa dia nak sembahyang, dia tengah nak hadap Tuhan. Sebab kalau dia tak sedar, dia tak boleh berbuat betul dalam sembahyang dia. Orang tak sedar depan dia tu menteri, dia korek hidung macam tu je. Itu yang kita buat dalam sembahyang kita. Tengah sembahyang korek hidung, asyik. 2-3 kali korek hidung siap jentik lagi. Sembahyang ke tu? Sebab apa? Sebab dia tak sedar dia sembahyang. Subhanallah. Tak baiklah macam ni tuan-tuan. Ya, ada orang sembahyang, ya, siap kitai-kitai tangan lagi, Allah. Jadi tolong sedar dulu. Jadi alhamdulillah perbincangan tu telah pun kita bahaskan agak panjang lebar juga, ya. Hampir sejam itu kita berbicara tentang perkara pertama itu, dan hari ini insya-Allah kita masuk ke beberapa perkara lain lah. Ya, untuk kita bercerita macam mana lagi cara untuk mencapai khusyuk dalam solat. Rujukannya muka surat 224 kitab fiqh solat kita. Dan perkara kedua ini menyebut tentang betapa kalau kita nak berusaha untuk khusyuk, kita kena mengosongkan hati sanubari kita dari mengasihi, memikir dan mengingati urusan-urusan dunia dan segala isinya sewaktu sembahyang. Sewaktu sembahyang je, bukan tak boleh ingat, tapi waktu sembahyang please. Tak payah lagi lah ingat dunia tu. Ya, tak perlu dan kena stop daripada mula merancang, sebab kadang-kadang kita mula sembahyang dia terus ada je plan masuk. Lepas ni nak pergi ni, lepas ni nak ambil ni. Tak, sepatutnya pergi sana dulu. Jauh. Ke sini kan lambat pula. Dia boleh buat calculation kat dalam tu. Dan dia berlalu 4 rakaat complete. Ya, dia program hidup dia sampai tidur malam nanti. Nak makan apa, nak masak apa, semua dalam solat dia set. Subhanallah. Jangan begitu. Dan walaupun biasanya begitu, ngaku tak ngaku, kena terima lah ni. Ramai orang tak sedar dia sembahyang. Sebab apa? Hatinya masih dengan dunia. Dia tak ada usaha pun untuk mengosongkan dirinya dengan dunia. Jadi nak buat macam mana ni? Ya, kita bacakan petikan dalam kitab ni. Dia kata apa? Pengarang kitab menyebut bahawa ingatlah bahawa urusan dunia yang banyak yang belum selesai yang anda kerjakan atau yang akan anda laksanakan nanti, tak dapat pun kita selesaikan, laksanakan ketika sembahyang. Mana ada orang boleh tengah sembahyang naik motor? Tak boleh. Ya, buat delivery, tak boleh. Tengah sembahyang, kita curi masa untuk saya tak boleh kata rugi kalau saya cakap untuk masa untuk Allah, tak. Sebenarnya masa sembahyang ni untuk kita, untuk cari ketenangan jiwa di dunia ni, kita curi untuk dunia yang memang serabut. Kita rugi sebenarnya. Saya kena bercakap begini supaya tuan nampak, ruginya aku sembahyang dalam keadaan tidak ingat Allah dan terus mengingat dunia sepanjang sembahyang kita. Dan ruang ni terlalu eksklusif untuk roh kita, di makanan roh kita. Ya, kita ni hidup dengan roh. Terutamanya saya ni roh Haili. Memang pakai roh betul-betul. Tapi memang roh dengan jasad ni, bukan roh je. Jadi roh kita ni, ada orang badan bukan main tembun, montel, comel, berkilat, kulit lembut, pakai moisturizer, macam-macam benda dia pakai. Tapi jiwa, ya Allah, kalau tengok roh dia kurus kering, sakit. Sebab apa? Tak diberi makanan, tak beri ketenangan, time solat tak ingat Tuhan. Semayang tapi, ya Allah, tengok. Bila orang cakap sikit, mengamuk berhenti. Sebab apa? Sakit. Jiwa yang sakit, macam kaki yang bengkak.
Orang kalau kaki dia bengkak, ya, kita tergeser sikit dia punya melompat menjerit. Kita saya tengok orang kena gaut tak. Kita tergeser sikit dia punya melontar mencarut tu maki. Oh, sakit tak? Sakit benda aku sikit je. Aku sakit ni gaut. Sebab sakit. Tuan-tuan, sebab tu kita ni kadang-kadang benda sikit je merajuk sampai 5 bulan. Tak tegur siapa dengan kawan. Sebab apa? Jiwa kita sakit. Roh kita tak kuat. Sensitif sangat. Pernah dengar cerita satu ketika tu. Musim raya. Ni jiwa sakit lah ni. Ya. Ni cerita sebelum PKP lah. Okay. Sebelum PKP ni, yalah, kita balik kampung raya sama-sama kan. Yeah. Ada kawan kita ni balik kampung bila semayang raya sama-sama. Ya. Dia nak sayang kawan dia tu, kawan dia lari. Wish, sayu tu kan. Macam menginap hilang. Oi, tak jadi macam ni bos. Kan? Padahal kawan rapat lagi kecil. Yelah, time cuti raya boleh jumpa. Macam kita selalu balik kampung kan, mesti cari kawan-kawan rapat tu. Seronok lah jumpa. Saya merapu balik lah dulu. Tak jadi Ustaz Rohaili lah masa tu. Kalau cerita, yelah cerita sama budak-budak dulu. Kan? Tapi bayangkan kawan rapat tu hilang. Tak nak jumpa kita. Akhirnya, ya, si kawan kita ni, dia pergi rumah kawan. Di raya tu macam dia tak nak keluar. Mak dia panggil-panggil, saya keluar juga. Akhirnya dia salam rapat dengan mat. Kata dia, aku tak tahulah apa salah aku. Tapi rasanya, ya, tahun lepas pun kau dah buat macam ni dengan aku. Tapi aku tak sempat jumpa kau balik. Dan tahun ni aku cari kau pun macam tu juga. Tolong amat. Aku tak tahu apa salah aku. Okay? Aku tak tahu apa salah aku. Ya. Sampai kau tak boleh nak tegur siapa dan kita aku WhatsApp pun kau tak walas. Yalah. Aku cari kau kat masjid pun kau tak jumpa. Ya, lari pada aku. Dan hari ni dah dapat tangkap ni. Ya, pegang tangan. Ya, senyap, tak ada apalah, tak ada apa. Mana boleh tak ada apa. Ya, orang Melayu ni tak ada apa. Jangan percayalah tu. Bini kita pun tak ada apalah bang. Jangan percaya. Ya, korek betul-betul. Sebab dia kalau tak selesai, sampai bila tak selesai. Dan kita tak boleh hidupkan macam tu kan. Nabi kata la taqata'u wala tadabaru. Ya, wala tabaghadu. Kamu jangan saling benci-benci, putus memutus, tak boleh. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi hamba Allah yang bersaudara. Nak cerita kalau jiwa sakit ni tuan, ni penyakit ya. Akhirnya korek pujuk-pujuk, dia kata okeylah macam ni lah sebenarnya. Kau ingat tak raya 2 tahun sudah. Dia kata, kenapa 2 tahun sudah? Kita kan pergi sama-sama. Yalah pergi sama-sama. Lepas tu kan hujan hari tu, dia kata. Ya, aku tahu hujan. Ya, bila nak balik tu kau keluar dulu kan. Aku pasal aku lalu, mak aku kata suruh hantar tupat rumah jiran tu. Mak aku pun, bapak aku dah tak ada. Aku nak kena urus. Kau perasan tak? Masa kau keluar tu, dah lah time hujan-hujan. Kau pakai slipper kau pijak capal aku, mak. Capal aku tu mahal aku beli. 2 tahun tak tegur kawan bang sebab capal raya kena pijak je bang. Ni sebab apa? Ini bukan cerita, ini bukan cerita buat tuan-tuan. Ini cerita betul lah tuan-tuan. Kawan tu sampai, ya Allah mat, sampai seripu capal. Aku tahulah kau sayang sangat capal kau tapi tak benda sabarlah. Kan? Tapi orang Melayu dia macam tu tau. Dia benda kadang-kadang kecil-kecil. Salam berpeluk, cerita capal rupanya. Capal tu pun dah tak ada dah. 2 tahun. Lunyai habis. Subhanallah. Ini sebab kecederaan jiwa, sakit jiwa tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kalau yang jenis cepat sangat melenting, cepat marah, cepat mengajuk, kena cek semayang tuan-tuan. Tak tahu langsung. Sensitif sangat. Mengajuk je tak puas. Dia dengan orang. Semayang banyaklah. Cek. Ya. Sebab hati tuan-tuan, roh tuan-tuan ni kurus, kering, penyakit. Mungkin demam panas. Mungkin kena COVID tu. Padahal kat luar tak kena, tapi roh kena COVID. Tu gigil sesak nafas, dia tak cengak-cengak itu. Subhanallah. Jadi begitu tolong ya. Time sembahyang itulah roh kita untuk dapatkan dos untuk dia kuat, vitamin sehat, kuat badan dia semua ya. Nutrisi yang perlu dia ada dalam jiwa kita tu perlu ya, supaya kita kuat hadapi semua cabaran hidup di dunia. Tuan-tuan ngamuk dengan tak ngamuk sama je sebenarnya. Tak ada siapa ngeri sangat dengan kita pun. Cuma nampak buruk lah tuan-tuan ngamuk tu. Lepas tu kan kita tunduk misal aku ngamuk. Gitu. Kuncinya sebab kita tak ada ketenangan. Bila orang tenang, dia dapat berfikir secara rasional dan kita bertambah
Martabat kita di sisi Allah, di sisi manusia pun akan bertambah hebat. Jadi sebab itu, tolong. Sembahyang, ruang dia memang untuk ingat Allah. Jangan ingat benda lain. Kosongkan. Okey? Maka sebab tu, ya Ustaz Mkuali ni kata, kita tak boleh selesaikan masalah pun. Apa-apa yang kita rancang dalam sembahyang, mana boleh pergi kedai tengah sembahyang? Tak boleh. Tak boleh. Ya, tengah sembahyang, Allahu Akbar pergi kedai cakap. Sami Allah, alhamdulillah. Cik, ya, tepung tu, 2 bungkus, 2 kilo tu. Ya, at-tahiyat. Kau buat apa? Saya tengah sembahyang, cik. Tak ada orang begitu. Gila macam kecil tu kan. Tak ada. Kita tak boleh buat benda tu. Jadi bila tak boleh, tak payahlah buat. Okey. Kemudian fikir dan rancanglah sebanyak mungkin sesudah selepas sembahyang nanti. Pujuk. Okey. Kalau tengah sembahyang tu terfikir macam-macam, kita pujuk blok. Ingat Allah balik, ingat ni tengah sembahyang dan berhentikan semua ingatan tu. Begitu. Tiada gunanya difikirkan semasa sembahyang. Dia hanya akan merosakkan sembahyang anda juga. Sembahyang kita ni mau qila minha. Apa yang akal kita padanya, itulah nilai sembahyang kita. Rugi siapa sembahyang dengan ingatan dunia yang penuh. Jadi apa nak buat? Saya tadi ada 3 benda yang sebenarnya dah ada tapi kita tak buat betul-betul. Jadi pertama sekali, kalau nak hilangkan, kosongkan ingatan dengan dunia ni, pertama sekali tuan-tuan usalli lah. Allah. Ya, ada orang tak nak buat. Dalam mazhab yang lain banyak kata, yang 3 kata sunat. Mazhab Syafi'i khususnya kata sunat. Orang nak menghadirkan, sedar dia pada Tuhan. Maka sebutlah usalli fardal maghribi 3 raka'atin. Dalam hati sebut sahaja aku sembahyang. Supaya kita sedar kita dalam sekarang berhadapan dengan Allah nak sembahyang. Dan bila kesedaran tu ada, dia berkait dengan yang pertama dan yang kedua, maka akan datanglah kekosongan jiwa kita untuk bersedia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, jangan pandang enteng dengan usolli. Jangan gaduh sangatlah pasal usolli tu, ya, bid'ah masuk neraka ke, tak ayah bang. Ya, sebab usolli tu sebut pun sebelum sembahyang, tuan-tuan nak nyanyi pun tak apa. Sebelum sembahyang. Kan nyanyi, bukan sekejap denganmu, bukan mainan hasratku. Allahu Akbar, boleh? Tapi jangan buat gitu. Ngamuk orang yang sebelah kan. Tapi maksud saya, yang tuan gaduhkan tu tak ada benda perlu. Tapi tuan-tuan perlu fikir ulama'-ulama' yang jujur, yang ikhlas mengajar kita untuk buat benda begitu, untuk bantu kita supaya fokus untuk solat. Dia orang ikhlas. Yang kita culas. Nak cari je sebab untuk gaduh. Entah apa nak gaduh sangat, kita pun tak tahu. Okey, kalau tak nak buat tak apa. Kita ada yang kedua, yang rukun. Itu sunat kan dalam mazhab kita. Kita ada takbiratul ihram. Tolong faham apa takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu lapasnya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Artinya, dalam masa yang sama kita terus merasakan kebesaran, keagungan, ya, menta'zimkan Allah dan terus mengecilkan dunia kita yang memang kecil, yang memang lekeh, yang memang tak ada nilai apa-apa. Sampai Rasulullah kata apa? Lau ta'dilu dunya indallahi janaha ba'udah. Kalaulah, ya, menyamai ataupun ada nilai sebelah sayap nyamuk di sisi Allah, nilai dunia ni, ma saqa minha kafiran abadan. Allah tak akan beri, ya, orang kafir minum air seteguk pun daripada dunia ni. Tak ada nilai, tuan-tuan. Tak ada nilai apa sah best dunia. Ya, di sisi Allah nak pujuk. Kalau nak menjawab, ada je nak jawab. Ya, tapi nak cerita nilai dunia ni memang tak layak untuk kita muatkan di ruang yang sangat hebat ketika berhadapan dengan Allah dengan lafaz Allahu Akbar, kita potong semua. Allahu Akbar maksudnya dalam masalah sama dunia asghar, dunia paling kecil. Habis. Ke benda yang kecil, yang lekeh, yang tak dinilai. Bayangkan sebelah sayap nyamuk. Nyamuk pun pukul tak nampak, tak kena. Ya. Kaki sebelah sayap, sebelah nyamuknya hanya sayap mana nampak. Itu nilai itu pun tak ada di sisi Allah. Ni pujuklah supaya kita tahu. Ya. Jadi tolong hayati takbiratul ihram tu. Bila kita takbir Allahu Akbar, memang sunatnya kita suarakan. Ya, tapi jangan sampai bagi orang sebelah terkejut. Jangan kuat sangat. Okey. Allahu Akbar.
Dia bergetar dalam hati kita dan kita potong dunia dan kosongkan. Jangan ingat dunia lagi. Ya, ketika mana kita sudah pun bertakbiratul ihram. Subhanallah. Yang ketiganya, apa lagi yang boleh kita buat untuk kosongkan ni? Pertama tadi usolli, yang kedua takbir, yang ketiga kena sedar hakikat dunia yang kita sibukkan masuk dalam dunia memang tak layak. Sebab dunia ni terlalu tafih, terlalu kecil. Ya, terlalu nisbahnya terlalu kecil sangat untuk dimuatkan dalam ruang yang namanya solat. Tak sesuai langsung tu. Ya. Jadi sebab itu tolonglah. Ya, mari kita tengok berapa perkataan yang selalu masyhur kita dengar. Selalu kita dengar satu ungkapan, dunia jifah. Dunia ni bangkai. Watullabuha kilab. Pemburu-pemburunya adalah anjing-anjing. Ini satu kata-kata yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali, walaupun ada kata periwayatan itu tak tepat. Tapi di sudut lafaznya baik. Dan Rasulullah SAW juga pernah sebut tentang dunia ni bangkai dalam satu lafaz ketika Rasulullah, Imam Ahmad, Rasulullah berjalan ya, dengan Aisyah. Dan Rasulullah kata demi, dan Rasulullah nampak satu ekor kambing mati. Ya, dan Rasulullah kata demi Allah. Ya, sesungguhnya dunia ini di sisi Allah lebih hina bagi orang mukmin daripada bangkai kambing. So tak ada nilai. Bangkai kambing siapa nak bang? Tanam je lah. Tanam pun orang gelut tak nak. Kan? Kita lapar lembu pulang ke korban. Pak perut tu, bagi kat nasib baik ada orang Indonesia. Kalau tidak, tak tahulah macam mana. Nak tanam tu pun bergaduh. Orang tak nak bangkai. Ya. Dalam satu kata yang baik juga, Sayyidina Ali menyebut tentang dunia ni dikata apa? Dunia jifah. Faman aradaha, siapa yang menghendaki dunia, falyasbir. Maka dia perlu sabar. Ala mukhalatil kilab. Untuk dia bergasak, ya, bercampur dengan anjing-anjing. Subhanallah. Itu sebab tu bila buru dunia, bergaduh tu memang betul lah. Ya. Kita bila mana nak dunia, walaupun dengan cara halal, kita terpaksa bergaduh dengan anjing, tuan-tuan. Perasan tak? Saya jujur menipu, tapi dia kenapa dengki saya? Dia santau saya, barang saya dekat Instagram tak muncul, tak nampak. Power kan? Saya dia sebab anjing semua. Tapi ni kata-kata senadi. Tapi jangan anjing lah, betul. Kalau cakap dengan kawan betul-betul lah. Kita ni kadang-kadang macam anjing kan. Cakap itu, woi, kenapa pula? Yalah, kita kalau buru dunia memang kata senadi. Siapa yang nak dunia, dia kena sabar. Bergelut dengan anjing. Subhanallah. Sebab dia bangkai. Ya. Artinya orang beriman hilang dunia tak jadi masalah. Sebab hilang bangkai. Kan? Motor hilang. Relax bro. Bangkai semua tu. Allahu Akbar. Boleh buat bang? Tak buat report kan? Tak apalah. Motor tu semua dunia. Bangkai semua tu. Allahu Akbar. Tapi ada orang sebut gitu. Ya. Cuma belakang kita dia nangis juga lah. Dia semayang ajak juga. Kan? Depan kita bukan main. Ya. Dekat bangkai ni semua. Ya. Belakang kita jumpa Pak Imam minta semayang. Bukan minta semayang. Ajak lagi minta kunut nazilah terus. Jangan buat hal memang. Kunut nazilah ni untuk bala bencana yang umum. Diikuti semua. Kita dah belajar itu bab doa kunut. Ya, kunut nazilah ni tak boleh buat untuk masalah yang khusus. Motor hilang, kau jangan buat hal. Paksa Pak Imam. Mam, saya bagi 1,000 Mam Imam buat kunut nazilah, Mam. Siapa curi motor saya, suruh pulang balik depan rumah. No, haram punya. Menyalahi sunnah. Ya. Dia kalau kematian atau kehilangan, orang-orang besar yang manfaat untuk orang Islam, kena syekh, uli Islam, kena tawan. Okey. Doa kunut nazilah okey. Tapi kalau motor kat percaya awak hilang, domina hilang, tak payah bang. Ya. Itu redakan aja. Semayanglah dengan tenang. Nak semayang aja boleh, tak ada masalah. Ya, tapi jangan kunut nazilah. Bukan bencana yang umum meliputi semua orang. Motor engkau je hilang. Okey, berbalik pada cerita tadi. Ya, jadi begitulah hakikat dunia. Artinya dunia ni dah dipesan oleh Nabi, para sahabat. Ya, betapa dunia ni kalau kita kejar, kita terpaksa melelah. Dan akhirnya semayang kita pun
ya, jadi masalah. Sembahyang kita tercedera dan tak wajar sangat. Ya, memanglah kita berniaga online, ya, Shopee, Lazada, update market dekat Facebook dan sebagainya. Tapi janganlah bila nak sembahyang sampai lambat. Tengah sembahyang pun masih mengatur strategi. Ya, lepas ni nak buat iklan ni, tolonglah bang. Tolonglah, bantulah sekejap diri sendiri ni untuk tenang kat dunia. Kita bukan nak duduk lama kat dunia. Dunia ni sekejap dan dunia tak ada yang kekal pun. Kalau kita buru teruk-teruk pun penat. Penat kita rugi masa dan akhirnya kita kecewa juga. Ya, sebab kita tak diberi jaminan pun untuk hidup sampai esok hari. Jadi sebab tu kena pandai, bijak. Dan nikmat sebenar kita apabila kita dapat bersolat dalam keadaan tenang. Artinya, ya, bab ini kita nak cerita tentang betapa bila mana kita nak memulakan solat tu, kena berusaha agar kosong hati daripada dunia. Dan andai kata masuk semula, maka potong balik. Terus dengan ingatan, ya, bacaan-bacaan kita fahami dan kita hayati solat kita. Ingat, ya, gangguan ni datang dalam hati dulu. Hati dan kepala, ya, fikiran kita, minda kita. Jadi tolong sekat semua benda dan besarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan langkah-langkah yang saya sebut tadi, mula dengan salli, takbiratul ihram tu kena dengan sedar, kita besarkan Allah, dan kena sedar dunia tidak layak untuk menumpang, direncanakan, difikirkan dalam ruang yang sangat hebat ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia terlalu kecil, dunia terlalu lekeh, dunia terlalu tafih dalam bahasa Arab, ya. Terlalu benda yang sangat lekeh untuk difikirkan, remeh sangat, ya. Sebab tu Imam Al-Ghazali pernah sebut bahawa orang yang selalu fikir dunia ni, dia sebenarnya akal dia makin kurang, bukan makin hebat. Ya. Dikatakan hadis ini daripada Rasulullah SAW, tapi dalam Ihya Ulumuddin hadis yang agak dhaif lah. Tapi maksudnya sangat baik. Dikata apa? Dunia darun man la daralah. Dunia ni adalah rumah bagi orang yang tak ada rumah. Ya. Wa malun wa man la malah lahu. Dan harta bagi orang yang tak ada harta padanya. Betul? Ya. Walaha yajma'u man la aqla lahu. Dan di sinilah terhimpunnya orang-orang yang tidak ada akal padanya. Allah. Siapa yang hanya fikir dunia, ya, fikir harta benda, pemilikan, maka akalnya dah tak ada. Ya. Dia kata apa? Walaha yajma'u man la aqla lahu. Dan untuknya, untuk harta, untuk, ya, dunia, untuk pemilikan, pangkat darjat dan apa saja yang untuk dunia ni, ya, terhimpun untuk orang-orang yang tidak ada akal padanya. Jadi orang yang berakal, dia tak akan korbankan solat dia untuk dunia. Tuan-tuan, artinya selama ni kita tak ada akal. Fala ta'qilun. Kamu tak boleh fikir ke? Jadi ruang solat ni sebenarnya untuk kita bersama berdamping dengan Tuhan yang maha baik, maha penyayang, maha memerhati, maha simpati, ya, maha segalanya untuk kita berdampingan seketika, bukan lama pun, untuk mengadu, merintih, merayu, memohon, mengharap agar ketenangan berlaku dalam kehidupan kita. Jadi ingat, ya, ini perkara kedua yang sangat penting. Tolong letak dunia ke sisi. Ya, pesan Ustaz tadi, dia kata dunia ni tak boleh diselesaikan pun apa-apa kita tak boleh buat dalam sembahyang. Sembahyang memang untuk ruang kita ingat Allah. Jadi kenapa ditempatkan dunia yang tak boleh kita nak buat apa pun? Maka sebenarnya ayat tu untuk kita bijak. Kau boleh buat apa pun, bahasa mudah kita, kau boleh buat apa pun, kau fikir dalam sembahyang. Sedangkan sembahyang tu ruangnya untuk ingat Allah SWT, menyebut, ya, menikmati segala tasbih, tahmid yang kita ucapkan supaya tenang jiwa kita agar kita boleh berhadapan. Dan lepas sembahyang fikirlah balik. Sebab tu ketika mana didatangkan bisikan-bisikan syaitan, amazati syaitan, ya, kita kena kembali pada Allah. Hayati bacaan-bacaan dalam solat. Ya, sebab tu yang menjawab soalan minggu lepas kan, kita macam mana khusyuk ni sebenarnya, apa macam mana nak khusyuk kalau maham bacaan sembahyang? Tak, dia relate dengan benda tu. Sebab apa yang kita sebut dalam solat, apa yang kita lakukan, dia relate untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada hubung kait. Subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku. Sebut Tuhanku. Al-azim, yang maha besar. Wa bihamdi, dan kemudian untuknya. Maka dengan sebut dan faham, maka ingatlah kita dengan Tuhan. Itulah khusyuk. Fokuslah kita pada ingatan tu. Jadi itu caranya. Ya.
Selesai perkara kedua. Jadi tolong kosongkan hati kita daripada ingat dunia, sebab kita memang tak boleh buat apa pun dengan dunia dalam solat, dan kita rugi kalau terus memikirkan hal dunia, sebab kita dikira orang yang tidak khusyuk dan dunia tidak layak pun berada di situ. Ya, kerana hubungan kita dengan Tuhan terlalu hebat, terlalu besar. Ya, kita sedang mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, perkara ketiga, apa yang boleh kita buat untuk memastikan khusyuk solat? Ketika solat, hati hendaklah berkiblatkan Allah. Ya, hati kerana selalu ingat pada Allah. Atau dengan kata lain, hati hendaklah sentiasa mengingat Allah, yang diistilahkan juga dengan hudurul qalb. Hudur itu hadir. Ya, hadir hati mengingati Allah. Kan? Kita kalau hadir maksudnya ada kan? Orang yang hadir dalam satu perjumpaan, maknanya dia kat situ. Dia berada di situ. Jadi dalam solat, hati kita kena berada di situ. Di mana? Di ruang solat. Mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Surah Taha tu Allah sebut. Ya, dirikanlah solat untuk ingat aku. Sembahlah aku, fa'budni wa aqimis salat. Sembah aku artinya hadap aku. Tunduk fizikal kita dan hati kita kena berada di situ. Tidak kita hanya fizikal, dan itulah yang dikatakan kebohongan tadi. Kita tak nak sembahyang terus dalam keadaan bohong. Walaupun bukan niat kita, tapi dia berlaku saban hari, ya, saban minggu, sepanjang tahun. Kita tak layak sembahyang begitu. Kena sembahyang hadirkan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadir hati bersama Allah. Hudurul qalb ini hendaklah diusahakan dengan bersungguh-sungguh sehingga sampai kepada makam ihsan. Ini yang di JS pun hari itu sebut, ya. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan tu apa dia? Yang Rasulullah sebut kan, Jibril datang ajar pada Rasulullah 3 perkara tu, iman, Islam dan ihsan. Apa dia ihsan? An ta'budallah, bahawa kamu ni sembah Allah atau mengabdikan diri kepada Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat dia. Bayangkan kalau kita nampak bos kita, macam mana kita? Ya? Bos ada depan mata, duduk ke office, kerja dengan kita. Macam mana kelaku kita? Tapi yang tiap 5 minit pergi tandas, tak pergi tandas lah. Ya? Jadi setengah jam elok lah macam orang lain. Paling kerap pun setengah jam tak pergi dah, 5 minit keluar 5 minit tak jadi. Sebab apa? Ada bos. Begitulah maksudnya. Ya? Jadi orang yang hudurul qalb ni, maksudnya hati dia rasa, perasan bahawa dia nampak Allah. Dan Rasulullah bantu kita dengan step mulanya, fa in lam takun tara. Dan jika ya adalah kamu ni tak nampak dia. Dan itulah realitinya. Lihat Allah ni bukan dengan mata kepala, ya, dengan mata hati kita. Jadi tak nampak. Maka Rasulullah bagi step kedua yang lebih mudah. Apa dia? Fa innahu yara. Kamu kena yakin, kena tahu bahawa dia tengok kamu. Step pertama, bos ada depan mata. Memang jadi soleh kita. Jadi baik. Gerah gitu. Tak pergi sarapan? Tak apa bos. Okey lah. Padahal tak sarapan lagi tu. Kalau tak ada bos, ya, punch card, ijari pukul 7.30, masuk ke 10 nanti. Entah mana lagi sarapan 2 jam setengah. Bukan semua lah, ada yang gitu. Ya. Urus benda-benda lain dulu baru masuk. Balik awal pukul 4.30 balik je. Tengok masa lambat pukul 10. Ijari awal gitu. Pukul 7.10. Ada yang ijari awal balik rumah tidur dulu. Ini lagi biadab. Jangan buat begitulah. Okey? Kalau sarapan pun ambil masa yang sesuai lah. Jangan sampai berlama-lama. Okey, kemudian kita tengok. Ya. Step kedua, bila mana bos tak ada, kita tahu bos ada. Contohnya dengan ada CCTV. Okey, ada CCTV. Ataupun bos duduk di bilik lain yang cermin gelap, dia duduk sebelah. Dan dia nampak ruang kita. Maka kita pun
Aku ni bos tak ada, tapi aku tahu bos tengok aku. Padahal bos tidur, berengkur dalam bilik dia. Kita je perasan macam dia tengok kita. Itu yang berlaku. Tapi Allah tidak bersifat begitu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, sinatun ini rupanya ibtida'un nu'as. Ya, ibtida'un nu'as. Sinah ni adalah permulaan kepada ngantuk. Allah mula nak terlelap pun tak pernah. Wala naum, ni Tuhan kita. Ya, jadi Tuhan kita ni dia terlelap pun tidak, tidur pun tidak. Jadi kita tak risau. Dia memang nampak kita takkan rugi. Kan kita kadang-kadang bila mana kita berbuat baik kat dunia ni, orang tak nampak kita rasa rugi. Saya buat macam-macam, bos tak nampak. Ya, kebetulan hari saya kerja, bos tak datang. Jadi bos tak tahu apa yang saya buat. Kita kecewa. Tapi dengan Tuhan kita tak perlu kecewa. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Dan kalimah ihsan ni tuan-tuan, kalimah ihsan berasal daripada kalimah hasan. Hasanun artinya baik. Ihsanun daripada ahsana, tambahan satu huruf di awal fi'il madhi menjadikan ya ahsana, daripada hasana jadi ahsana. Ahsana ya yuhsinu ihsanan, masdar dia. Ihsan ni artinya berbuat baik ataupun melakukan kebaikan, atau kalau istilah dalam kaedah bahasa Melayu, tambahan satu huruf dia jadi imbuhan me dan kan. Contohnya mulia, karuma mulia, akrama memuliakan. Jadi kalaulah hasanah baik, kita kata ya hasanah tu membaikkan, atau ihsan ni membaikkan. Tapi tak ada dalam bahasa Melayu kalimah membaikkan. Membaiki ada. Memperelokkan ada. Okey. Jadi ihsan ni artinya memperelokkan. Jadi nak jadi elok satu perkara, dan pelaku-pelakunya dipanggil muhsin, isim fa'il dia. Ahsana yuhsinu ihsanan muhsinun. Jadi muhsinin ni orang-orang yang berbuat baik, kalau terjemahan dalam Al-Quran. Kita tengok kitab terjemahan Al-Quran, wallahu yuhibbul muhsin, Allah sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Apa relate-nya dengan ini maksudnya? Dalam agama kita, kebaikan atau orang-orang yang berbuat baik ni sebenarnya adalah orang-orang yang ada ni. Sama ada dia nampak Allah atau dia perasan Allah nampak dia, baru jadi baik. Siapa buat baik, tak ada Allah dalam hati, tak perasan Allah buat nampak dia, atau dia tak perasan Allah tengok dia, dia belum jadi ihsan, belum berbuat baik. Ya, sebab itulah maksudnya muhsinin itu bukan berbuat baik saja, berbuat baik dengan ikhlas, dengan nampak Allah. Ya, sebab tu Allah guna kalimah muhsinin. Allah yuhibbul muhsinin, bukan buat benda baik jadi baik, tak. Buat benda baik dengan rasa di hati. Begitu juga sembahyang. Sembahyang kau buat baik, tapi kalau tak ada ihsan, sembahyang dan ada Allah, tak perasan Allah ada. Jadi macam mana tengah kat luar, dalam kehidupan yang lain, dalam ruang-ruang yang lain. Jadi bertambah liarlah kita dengan Tuhan. Jadi sebab itu tak boleh tidak. Setiap orang ketika solat, dia kena perasan Allah tengok dia. Maka dia akan sebut maliki yaumiddin, elok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang aku sembah. Hanya kepada Engkau je aku minta tolong. Lain tuan-tuan. Yalah kalau perasan. Ya. Tapi bila mana tak ada ihsan, jadi maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim. Allahu akbar. Itu yang seminit setengah sembahyang zuhur tu. Habis. Ya, jadi tak cantik. Memang tak jadi cantik. Ihsan tak ada di sudut fizikalnya. Memang sebabnya ihsan di sudut penjiwaannya. Tak rasa Tuhan. Tak rasa bertuhan. Tak rasa diperhatikan Allah sekurang-kurangnya. Jadi itulah maksud ihsan ya. Maksud ihsan ni berbuat baik dalam keadaan kita nampak Allah atau kita perasan Allah tengok kita. Jadi untuk mencapai hudurul qalb ini, hendaklah anda ingat dan gunakan pengajian ilmu tauhid yang telah kita pelajari. Apa benda? Nyatakan begini, bahawa Allah tu memang ada. Allah wujud. Jadi bila Allah ada, Allah hidup. Ya, kita sembah Tuhan yang hidup. Allah Maha tahu. Ya, Allah tahu gerak hati kita. Allah tahu usaha kita untuk ingat pada dia. Payah ni ya Allah, aku ni usaha untuk ingat Engkau dan sembahyang kejap, datang lagi baju kurung. Apa?
Sabila. Ya. Tak macam-macam jenama lah sekarang ni kan. Dah udah sampai ke warna kuning ke coklat yang cantik aku beli tu Sabila kan. Yang tak payah gosok tu apa? Entahlah macam-macam jenama lah tuan-tuan. Gacau betul dengan semayang. Jadi subhanallah. Kena tarik balik ingat tu, ya Allah ni aku tengah menghadap engkau. Jadi usaha aku payah ni ya Allah. Allah tahu tak? Allah tahu. Dan Allah tahu kalau kita tak berusaha langsung. Biar je sabila masuk dalam semayang kita. Sampai ke ujung senyum. Mana coklat lagi cantik silap lah. Terus start. Kak, cancel boleh kan? Ambil warna coklat lah. Tak nak jalan warna biru tu. Sebab apa? Semayang kita penuh dengan sabila. Ada ejen sabila. Ustaz marah pula ni. Tak, contoh. Ya. Orang minat bola pun banyak kat sini. Semalam, minggu lepas dah cerita bola. Ni cerita baju kurung pula lah. Sebab itulah, tolonglah perasaan. Dan ingat, usaha-usaha kita ni semua ada nilai di sisi Allah. Jalan-jalan mula yang sangat payah untuk khusyuk ni tuan-tuan, pahalanya sangat besar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Itu kalimah muhsinin. Dan orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjuk jalan kami. Tuan-tuan, sungguh-sungguh khusyuk, Allah bagi khusyuk. Yang sampai hari ni tak khusyuk sebab apa? Tak pernah usaha pun. Jangan bohong lah. Jangan bohong. Tak pernah kisah pun. Sebab tu ya, ada kawan-kawan kita yang dah mula usaha tu menggigil dia semua, ya Allah. Yang mata kat situ. Usaha pasak mata kat situ. Saya pernah tengok ada kawan saya lah. Kawan-kawan kita ni yang sama-sama kerja kita. Saya tahu dia semayang khusyuk. Kono tengok. Saya curi mata yang pandangan saya tengah dia semayang sunat tu. Saya tahu dia khusyuk. Orang khusyuk ni tahu. Kita tahu dia semayang. Dia fokus mata dia kat situ. Cara bacaan dia tartil, elok, sebiji-sebiji. Orang tak khusyuk, orang tahiyat dia tengok jari, dia tengok tempat lain. Dia tengok jam apa. Mata meningas. Ya, bacaan dia pun laju. Ini tak sewajarnya bercakap dengan Tuhan terlalu laju begitu. Begitulah kita. Jadi ingat, ya, bantu kita untuk sedar kita ni berhadapan dengan Allah dengan ucapan begitulah. Kita sedar Allah ni mendengar, kita sedar Allah tengah tengok kita, buruknya kelakuan saya, ya Allah depan kau tadi teringat baju kurung, ya, ini teringat sayur terung kat belakang tak jigus lagi. Macam-macam kita ingat, kan? Ni nak gunting rambut dah, rambut macam apa dah, ya kan? Kedai gunting rambut mana cari, ya? Mamak tu tak buka, kedai India tu tutup, ya, kedai yang ada pusing warna biru yang pusing-pusing kat kedai rambut tu warna apa warna pendek France ke, biru, merah, hijau, kuning ke? Kuning tak ada rasanya. Dia main gitu. Pasal tak? Kena setan bawa tu kan. Bodoh gila. Boleh pergi cari benda pusing-pusing kat kedai gunting rambut tu, warna dia tengah sayang. Itulah setannya gitu, tuan-tuan. Okey, kalau dah sampai peringkat tu, tuan-tuan tarik balik, ingat pada Allah, hayati bacaan solat. Ya, kalau boleh, maliki yaumiddin, kalau Tuhan penguasa hari kemalasan, ia akan na'budu. Itu tujuannya kita menghayati bacaan solat. Ya, supaya warna berpusing-pusing yang ganggu kita tadi, kita tarik, kita terajang keluar, ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ingat Allah melihat kita. Jadi untuk memperkukuhkan lagi ingatan ini, ya, cubalah anda mengulang dalam hati anda sebelum bertakbiratul ihram, ya. Sebelum takbiratul ihram, tengok ulama-ulama dulu sebelum takbiratul ihram bukan usolli je, macam-macam benda dia baca untuk kuatkan ingatan dia, ya, ketetapan hati dia supaya tak ingat benda lain dalam solat. Apa dia sebut? Ya, kata pesanan Muhammad bin Sawar. Ya, Sawar ni maksudnya pelukis. Ayah dia seorang pelukis kot. Muhammad bin Sawar seorang tabi'in kepada anak saudaranya Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ya, ungkapannya berbunyi Allahu ma'i, Allahu nazirun ilai, Allahu syahidi. Allah bersamaku, Allahu ma'i, Allahu nazirun ilai, Allah melihat kepadaku. Ya, Allahu syahidi, dan Allah juga melihatku. Subhanallah. Ya, ada satu kitab Syiar A'lamun Nubala, cerita kehebatan solat Imam Al-Bukhari, tuan-tuan. Dan itu diceritakan Imam Al-Bukhari, ya, selepas sembahyang bersama dengan anak murid dia,
Dia cakap dengan murid, cuba kau tengok di hujung kain jubah aku tu ada apa. Ya. Bila dia angkat, tengok ada tabuan. Ya. Ingat tu lah. Dan bila diselak tubuh dia, berbelah-belah sengatan tu. Subhanallah. Maka anak murid dia tanya, kenapa kamu tak memberhentikan solat atau menepis atau buat sesuatu dalam solat? Kalau kesaksian tu, kata dia, sesungguhnya bila aku tengah solat, aku malu. Dia kata. Untuk mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu tentang betapa kecilnya ujian yang sedang aku lalui ini berbanding dengan hubungan aku yang besar dengan Allah SWT. Subhanallah. Itu tak boleh sampai peringkat tu. Dan takkan sampai pun. Kan? Kita Urwah bin Umair yang cerita macam mana tersusuk tombak tu kaki dia ketika solat, ketika sujud dia suruh cabut. Begitu sekali dia orang semayang. Kita taklah sampai macam tu, tapi janganlah sampai longgar sangat tengah semayang tak ingat Allah. Ingat baju sabela, ingat motor, berapa sisi nak tambah lagi. Itu semua benda-benda tak menasabah kita buat lagi. Ya, kita hentikan dulu dunia kita untuk kita jayakan kehidupan kita dengan ketaatan dan ingatan pada Allah ketika mana menyempurnakan ibadah solat ini. Jadi selain itu, untuk mencapai hudurul qalb dalam sembahyang, hendaklah anda juga memperbanyakkan zikrullah di masa luar sembahyang. Ini satunya tuan-tuan. Ya. Antara sebab kita ni susah nak ingat Allah dalam solat adalah sebab apa? Mulut kita tak pernah zikir pun. Lepas sembahyang nak baca subhanallah, alhamdulillah pun tak ada. Sibuk sangat. Ya Allah. Sibuk sangat entah apa. Tolonglah tuan-tuan. Kalau kita boleh disiplinkan, habiskanlah zikir subhanallah, alhamdulillah. Sebab kita akan menangis besok ke akhirat. Atas kesempatan waktu yang Allah beri banyak ni. Subhanallah tu pahalanya, kontainer pahala tu penuh sekali sebut. Banyak. Banyak masa yang berlalu tanpa sebut subhanallah. Sebab tu orang-orang dulu bertarikat. Bertarikat ni maksudnya ada jaluan bersama mursyid untuk bertemu pada Allah. Dan mereka memperuntukkan zikir-zikir tentu. Yang lepas solat berapa wirid, ini selawat berapa banyak, ayat ni berapa banyak, diulang dengan tasbih tu. Ada yang 50, ada yang 70, ada yang 1000 selawat. Subhanallah. Supaya apa? Supaya dah terbiasa ingat Allah, dan semayang lagi ingat Allah. Jadi kita ni sekurang-kurangnya kena beranilah buat benda baru tuan-tuan. Ada orang tak berani. Duduk semayang tasbih, subhanallah pun kata, nanti orang kata saya warak pula. Bangang je kan. Bang, orang lain dah lama warak, bang, abang je. Teruk sangat dah. Liar sangat dah. Ya. Tak usah perasan lah. Kita dah rasa orang, tak perlu dah. Kita tak ada masa dah nak buat perasaan-perasaan begitu, rasa bagus sangat. Zikir je. Kalau zikir pun kata tasbih pun tak payah riak lah. Tak perlu riak sebab apa? Bazir je. Banyak kali belajar bab riak ni. Bazir sebab apa? Bila riak, tak dapat pahala. Kan bodoh. Orang riak ni orang bodoh. Sebab apa kita kata bodoh? Sebab engkau berzikir, kalau tak dapat pahala daripada Allah, daripada siapa engkau nak dapat benda apa? Adakah engkau berzikir banyak dia tu? Abang berzikir banyak, dah abang RM50 bang. Saya suka abang berzikir. Tak pernah ada. Jadi kita tak dapat, dunia pun tak dapat. Jadi akhirat akan bawa keberkatan untuk dunia kita. Jadi tolong ikhlaskan amalan, tolong banyakkan zikrullah agar ingatan yang dibentuk dengan zikrullah ini akan menyebabkan jiwa kita ringan untuk ingat Allah dalam solat. Jadi programkanlah. Kalau tak boleh banyak, ya, buatlah zikir-zikir lepas solat tu. 33 kali itu istiqamah. Tuan-tuan, kita tak akan rugi pun. Mana ada orang zikir subhanallah terlepas banyak-banyak. Tak. Ya, sedangkan Rasulullah pernah sebut siapa yang sembahyang subuh kemudian zikir subhanallah alhamdulillah Allah akbar tu yang 33 kali, maka dia telah dapat zikir segala dunia dan seisinya. Sebab apa? Pernah ada orang miskin yang mengadu pada Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kami ini sembahyang bersama dengan sahabat-sahabat kami yang kaya, ya, berpuasa macam dia juga, ya, tapi dia orang ada harta boleh infak fisabilillah, kami tak ada teman. Ya Rasulullah, tentulah dia akan masuk syurga lebih dulu pada kami. Maka Rasulullah pujuk, nak, ya, satu benda ganjaran yang lebih daripada ganjaran pahala infak fisabilillah apa dia? Itulah zikir. Subhanallah, alhamdulillah, berlepas sembahyang. Itu cerita akhirat. Jadi paling kurang zikir itu kita aman. Kalau boleh tambah selawat lagi, boleh tambah lagi tasbih dan sebagainya. Ya, kalau nak ikut tarekat pun ikutlah amal. Ya, tapi jangan termasuk kerja sudahlah. Ya, mulai malam-malam tidur pula office, itu satu hal lain. Maksud saya amalan, ambil amalan.
ya, untuk kita disiplin. Bagus sebenarnya bertarikat ni. Saya tak ada masalah bagi orang tarikat. Cuma jangan mengarutlah tu engkau ya bawa anak dara kau pergi sana sini, itu tak betul lah. Ya. Paksa orang buat sana sini tak payah. Ambil amalan-amalan tentu yang supaya memperbanyakkan zikrullah. Dan ingat, zikrullah bukan untuk manfaat dunia, bukan boleh terbang, bukan kemudian untuk buku makin sayang, tak, bukan begitu. Zikrullah ni untuk dekatkan kita, sebab yang mengunia semuanya Tuhan. Akidah tu kena betul dulu lah. Sebab tu kena ambil benda-benda yang asas ni kena sempurna fardu ain. Baru main tarikat. Ini dulu pernah kita dah, lepas tu main tarikat tu. Kena tipu je lah dengan orang. Jadi benda basic asas ni kena kekuat. Supaya kita tahu tujuan apa kita berbuat sesuatu, dan semuanya kena kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyakkan zikrullah di luar sembahyang dengan berwirid, bertawajuh. Bertawajuh ni menghadap Allah, hati bawa dengan Allah. Ya, dan bersuluk. Bersuluk ni maksudnya ya, salakah ni berjalan sebenarnya. Tapi orang suluk diam kan? Berarti berjalan menghadap Allah, berjalan menuju Allah. Ya, bersuluk ni artinya berjalan menuju Allah. Duduk diam zikir lah. Dengan zikrullah tu ingat Allah. Semoga dengan usaha itu hati akan menjadi sebati dengan ingatan pada Allah sehingga terbawa dalam sembahyang di luar sembahyang. Ya, dan di luar sembahyang. Jadi itulah usaha kedua dan ketiga yang sempat kita bicarakan pada tengah hari ini, iaitu berkaitan dengan langkah-langkah untuk mencapai khusyuk. Iaitu yang kedua kita bicarakan kosongkan hati daripada ingat dunia. Yang ketiganya cuba bawa ingat Allah sepanjang waktu kita solat, dan itulah selayaknya. Sebab itulah maksud dan tujuan sembahyang yang kita kerjakan saban hari. Wabihi wallahu a'lam. Sampai di sini dulu pertemuan tengah hari ini, ya, pengajian tengah hari ini, dan insya-Allah kita akan sambung perkara yang keempat, ya, iaitu berkenaan dengan cara macam mana memotivasikan, mendorong diri kita untuk mencapai khusyuk dalam solat. Dan kita perlu benda tu, kita perlu sampai dan usahakan, dan ini ilmunya, ya, alat panduannya supaya kita dapat mengusahakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan kita sebelum kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qul qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sekian dulu, ampun maaf yang baik dari Allah, yang kurang dari Cemadi. Saya pulangkan ya, ruang ini kepada DJ As untuk program ataupun ruang selanjutnya. Silakan DJ As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Haili, perbincangan yang menarik pada tengah hari ini berkenaan dengan khusyuk tentang solat lagi. Apapun sebelum kita nak menunaikan solat, pastikan kita melakukan persediaan yang sebaiknya. Jangan tunggu dah hayya 'alas solah baru nak pergi ambil wuduk, baru nak terkejar-kejar kalau bersolat jemaah. Tapi kalau kita nak buat persiapan yang lebih baik adalah setengah jam sebelum nak mulakan solat, kita dah didik hati seperti apa yang Ustaz Rahili sebutkan tadi. Sebelum takbir ni satu benda yang kita kena ambil berat. Kalau daripada sebelum sembahyang tu, kalau kita dah kelang kabut, fikir macam-macam, so kita akan terbawa dalam solat. Perbanyakkan zikrullah sebelum kita nak mengangkat takbir tu sendiri. Kalau kita tengok ulama-ulama dahulu sebelum nak solat, paling tak setengah jam dia akan buka Al-Quran, mengaji, berzikir, berwirid pada Allah. Bila solat tu dia tak jadi perpisahan antara amalan yang awal dengan yang kedua yang nak untuk menunaikan solat tadi. Bahawasanya hati dia selalu dah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Rahili perkongsian untuk khusyuk di dalam solat. Akan bersambung pada minggu hadapan. Pada semua para penonton, terima kasih saya ucapkan bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita perolehi. Sangat-sangat bernilai ilmu yang dikongsikan bersama dengan kita pada tengah hari ini. Dan juga saya nak promote untuk anda semua, malam ini Persatuan Kaki Tangan Islam Lembaga KWSP akan mengadakan bacaan surah Yasin untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kesejahteraan dan memudahkan. Besok kita ada mesyuarat besar ataupun AGM bagi Persatuan Kaki Tangan Islam Lembaga KWSP. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga permudahkan segala-galanya, dan kita mengharapkan kesejahteraan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh join pada malam ni 7.50 minit malam selepas solat Fardu Maghrib. Sama-sama kita akan bacakan surah Yasin melalui FB Live ini juga. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah panjang umur dan murah rezeki, diizinkan Allah kita jumpa lagi. Salah silap harap dimaafi. Moga dakwah dan pertemuan ini diberkati. Terima kasih sekali lagi Dr. Rahili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.